Okey, kita berada di segmen yang terakhir, Cafe Sukan minggu ini bercerita mengenai Jelajah Malaysia 2015 yang akan dianjurkan oleh bekas pelumba. Jarang sekali perkara ini berlaku, tetapi akhirnya kita dapat melihat sendiri bekas pelumba sendiri yang menganjurkan Jelajah Malaysia 2015, iaitu saudara Musairi Musa. Dia telah pun berdepan dengan banyak cabaran. Tadi dah cerita dah mengenai bajet, dan sekarang ni ramai yang bertanya sebenarnya, kenapa hanya ada 20 pasukan dan kenapa daripada 20 pasukan itu hanya ada 6 dan kemudian ada 7 lah, campur satu 7 pasukan tempatan sahaja. Mungkin Musairi boleh jelaskan. Okey. Jelajah Malaysia berstatus 2.2. Okey. Dalam UCI punya Peraturan. Level peraturan dia. Organisasi bahasa dalam 2.2. Jadi kalau untuk nak mendapatkan excellent race sebenarnya, dia punya ada taktik dia lah sikit lah. Sebenarnya kalau lagi diperbanyakkan dengan ramainya pasukan profesional, macam Continental Team. Pasukan luar negara ni adalah daripada Continental. Dan juga dua pasukan kebangsaan daripada luar negara kot. Jadi kat sini sebenarnya kalau lebih ramai kita panggil Continental, di situ kita dah ada poin-poin kita untuk mendapatkan nak menjangkau ke 90. Boleh dapat lah. InsyaAllah boleh dapat. Bermakna boleh lebih 20 tim lah. Sebenarnya boleh lebih 20 tim, tapi macam tahun lepas hanya 15. Tahun lepas hanya 15 tim. Tahun ni ada peningkatan 5 lagi. Jadi tahun ni kita tambah balik 20 tim. Macam tu juga kalau dilihat daripada Lito de Langkawi 22 tim macam tu. Tapi Jelajah Malaysia pernah sekali sampai mencecah ke 30 tim. Jadi ramai. Jadi lagi ramai. Lagi bagus lah sebenarnya. Dari segi race memang bagus. Tapi sebab ramai rider. Kos lebih tinggi lah. Tapi kos kita lebih tinggi lah. Logistiknya dan sebagainya lah. Jadi limit kita lebih baik yang orang kata ngam-ngam lah. 20 cantik. Okey. 7 local team. Ya. Yang 13 lagi tu pro team lah. Yang 13 lagi ada Continental dan ada juga daripada tim kebangsaan. Contohnya macam Korea, Thailand. Kalau tak salah saya satu lagi Singapura kot. Brunei. Ya. Mereka ini dibayar atau mereka membayar? Diorang membayar. Diorang datang untuk tiket apa semua diorang sendiri, dan di sini saja accommodation kita sediakan. Oh, accommodation diceritakan ditanggung oleh pihak penganjur lah. Okey, baik. Jadi itulah penjelasannya, bermakna lebih banyak pasukan boleh menyertai Jelajah Malaysia sebenarnya, bukan ada had 20 tim. Ya. Okey, tu di BKL tu dah plan tu. Ni pun bila dah dapat panggil di BKL ni, saya rasa cukup alhamdulillah lah, sebab Effendi Rosli, bekas pemenang silver medalist Commonwealth Game yang mengetuai untuk tim di BKL ni sendiri, selaku kapten saya juga dulu. Oh, okey. Kan? Jadi satu lagi yang tim saya kata saya tambah ni, yang satu tim ni adalah daripada pasukan Terengganu. Sebab Terengganu membariskan ke-6 pelumba mereka adalah pelumba di bawah 23 tahun. Semua? Kesemuanya. Itu satu contoh yang baik untuk pasukan lain. Ya, jangan ada pelumba-pelumba yang dah veteran kan? Ya. Okey. Ya, jadi nak kena tanyalah, Effendi. Sebelum saya tanya soalan yang lebih suka, sasaran untuk di BKL ni, jersey kuning ke, jersey putih ke, jersey merah ke, jersey biru? Sasaran kita lebih pada kuning, untuk bawah 23 tahun lah. Jersey putih lah. Jersey putih kita ada 2 pelumba, Hamdan Hamidun sama Muhammad Hanafi. Kan itu dia bawah 23, kita sasaran lebih pada untuk jersey putih. Dan jersey kuning kita masih lagi ada ketua pasukan tim kebangsaan Suwadi Hassan pun kita akan bantu dia untuk merebut jersey kuning. Okey. Berdepan dengan cabaran-cabaran sebegini untuk penganjur, tetapi biasanya pelumba tidak akan memikirkan cabaran-cabaran sedemikian. Tugas dan fokus pelumba dan pasukan sudah tentu untuk memburu kecemerlangan. Dan apakah di BKL sedia menangani cabaran ini? Ya, ini bagi saya rasa baru pertama kali di BKL ditubuhkan untuk menyahut cabaran sebesar ini, Jelajah Malaysia.
Dan saya berharap daripada saya punya ketua-ketua seperti Datuk Bandar, ketua jabatan saya memberi sokongan pada pasukan di BKL ini. Ini julung-julung kali di BKL menyertai perlombaan sebesar ini. Ya, kalau dulu di BKL memang aktif ya dengan bekerjasama rapat dengan Kuala Lumpur Cycling Association. PBKL lah sekarang ni, yes. untuk sama-sama menganjurkan. Kalau dulu Jelajah Pantai Timur pernah Kuala Lumpur sendiri yang menganjurkan, Yes. ya, dan dengan hanya ada 2 perlombaan berbentuk jelajah ini, apakah macam tadi Fendi sebut, sekarang ni ada Pesta Pulau Pinang saja yang menjadi sasaran. Sebab itu kita mengharapkan Jelajah Malaysia ini akan direalisasikan pada 9 hingga 13 Disember, dan tetapi bagaimana untuk mengisi kalender pelumba-pelumba di BKL selepas ini? Kita tahu, kita sedar tidak ada begitu kurangnya jumlah pertandingan berbentuk jelajah ini. Okey, macam tim di BKL, kita sebenarnya baru nak bermula pada bawah. Pasal saya rasa terpanggil sebab saya di antara, boleh katakan, saya bekas pelumba Malaysia. Dan staf banyak daripada pun pelumba Malaysia, kenapa tak buat satu tim sendiri? Tu jadi saya terpanggil, jadi saya akan buktikan yang di BKL boleh berjaya. Seperti contoh saya macam tim TSG Terengganu tu cukup terbaik. Dapat sokongan daripada orang atasan. Jadi saya berharap tim di BKL pun macam tu juga. Kita akan mula daripada lepas JM ni, kita akan bermula, kita akan buat, akan panggil siapa yang nak bekerja dengan tim di BKL. Jadi kita tengoklah tahun depan punya tu kalender, mungkin dekat-dekat sekadar Indonesia ke Thailand ke, kita akan menyertai. BKL memang support ni, Rizal. Apa sukan pun di BKL akan support lah. Mungkin kalau ada tim F1 pun di BKL boleh masuk. Kalau macam Jelajah Malaysia ni, untungnya ada polis, ada angkatan tentera. Biasa ini pun sentiasa menjadi penyumbang yang tetap dalam perlombaan-perlombaan sebegini. Musari? Macam perlombaan-perlombaan yang sebelum ni pun dan sekarang ni, memang kita pun akan memang minta bantuan daripada ni Navy juga dan polis sendiri. Okey. Baik, Musairi, kita nak cerita balik mengenai dana dan juga bantuan kewangan diperlukan lah. Macam tadi disebutkan, buat masa sekarang ni mungkin dalam 400-500 ribu dapat dikumpulkan lah. Okey. Untuk merealisasikan JM, 1.5 juta diperlukan, kata Musairi tadi. Katakanlah ada syarikat korporat yang mahu membantu. Masih lagi ada ruang untuk mereka turut sama menyumbang untuk Jelajah Malaysia. Kalau ada, mungkin macam bagaimana caranya mereka boleh membantu Jelajah Malaysia? Syarikat korporat mungkin? Dari segi ruang tu memang masih terbuka. Sentiasa dibuka lah. Okey. Sentiasa dibuka. Dan cuma yang saya tekankan kat sini, itulah deadline kita sampai 15 hari bulan ni. 15 November. 2 minggu saja lagi. Dan begitu juga dengan route kita semua dan sebagainya, sebab kerana bukan apa, sebab kalau kata selepas pada itu memang boleh kalau sekiranya berduit, tetapi memikirkan, memandangkan dalam keadaan sekarang ni, kalau sekiranya benda tu dapat lebih awal lagi bagus. Jadi senang untuk kita buat MCC meeting, sebab kita nak collaborate sekali semua daerah-daerah untuk bermesyuarat apakah yang nak dibuat di starting dan finishing venue kita. Itu yang akan mendatangkan masalah daripada peringkat situ lah. Apa nak buat lah. Katakanlah selepas 15 November ini, 1 juta pun tak dapat. Apa tindakan alternatif? Tarikh akan diubah, perlombaan dibatalkan, mungkin boleh berlaku, ataupun apa plan B? Untuk soalan ni, saya tak boleh bagi jawapan sekarang. Okey. Sebab untuk berlaku adil tak boleh bagi jawapan lah. Sebab bukan pasal berlaku adil. Pasal benda tu kita kena discuss, kita kena bermesyuarat dan buat decision. So kalau saya katakan kat sini ya atau tidak, kat sini jawapan dia ya atau tidak, jadi maknanya benda tu dekat tu jelah, kan? So sekarang ni biar kita bermesyuarat dulu dan kita akan fikirkan alternatif yang macam mana kita nak buat, dan
sama ada diteruskan ataupun tidak, sebaliknya. Apakah pengurusan atau Jawatankuasa Tertinggi PKBM ada mencadangkan sebarang bentuk jalan keluar misalnya kerana mereka sudah menyerahkan kepada Peloton Resources untuk menganjurkan jelajah Malaysia kali ini. Tetapi apakah ada sokongan daripada PKBM dalam bentuk bagaimana untuk menangani isu ini? Sokongan daripada PKBM dari segi adalah beberapa yang mereka bantu. Cuma dari segi kalau kata yang dari segi keuangan ni, itulah saya kata kita orang kena duduk semeja, discuss dan fikir macam mana nak buat dan solutionnya. Setakat ni lah. Ya. Tapi mana PKBM sentiasa bersama dengan Peloton Resources lah untuk menangani isu masalah. Ke kena menghadap Kena menghadap apa? PKBM. Tak tolong lah macam mana nak buat. Buat masa ni okey lah, tak ada masalah apa-apa kita dengan PKBM. Cuma bagi saya apa yang Berlaku tu dah lah. apa yang berlaku dah lah kan, dah habis lah bagi saya. Bagi saya sebab sekarang ni pun memang saya yang buat dan tim saya. Cuma kami dari segi ini terus terang saya bercerita, dari segi keuangan semua di bawah kita, di bawah kami, bukan directly ke PKBM ataupun sebaliknya. Oh, okey. Kalau ada bantuan terus kepada penganjur bukan melalui PKBM lah. Sebab kita pun dah dapat surat daripada Pesuruhjaya Sukan. Kita pun dah ada daripada Majlis Sukan Negara. Dari segi duit saluran sponsor, semua ke MSN dahulu untuk mengelakkan daripada tax apa semua dan barulah back kepada kita. Kita tak adalah direct kepada kita ataupun kepada peserta, tidak. Telus lah. Terus. Okey, baik. Hari sekali di BKL. Mungkin ada KPI yang telah diletakkan oleh Datuk Bandar. Okey, tahun ni di BKL at least kena dapat nombor sekian. Baru kita anggap mencapai KPI ataupun sasaran. Ada apa sasarannya? Tadi memang nak jadi juara, tapi mungkin ada yang lebih spesifik. Untuk berpasukan. Okey, bagi saya tengok pada pengalaman yang lepas-lepas lah. Bagi saya dalam 7 tim dalam tim kebangsaan Malaysia tu, bagi saya dapat tempat ketiga terbaik pun sudah satu bonus bagi kita orang. Untuk pasukan lah? Untuk pasukan untuk dalam Malaysia. Pasal kita faham lah kita ni lebih kurang underdog lah. Pasukan bawah. Jadi kita ada 2 pelumba kuat, 2 pelumba sedang, ada yang dah berumur, ada yang budak baru. Jadi kita lebih kurang tak nak, kita bukan macam tim dulu. Dulu KL memang kuat. Tapi sekarang kalau saya tak usahakan, KL tak akan maju ke mana, di BKL pun tak akan ke mana. Jadi saya kena usahakan, daripada bawah. Oh, tengok tu. Kalau saya tak ada, memang basikal KL ni habislah. Itulah semangat yang kita nak kerana Effendi adalah merupakan seorang pelumba yang berkayuh sekarang ni daripada Rembau ke KL. Okey, kepada anda semua, jangan lupa Jelajah Malaysia 2015 akan berlangsung, betul tarikh ni? 9 hingga 13 Disember. Liputan menyeluruh akan dibawakan oleh Nadi Arena. Mungkinkah Bazar Azmi orang besi kita akan pergi? Kita tak tahulah. Okey. Dan anda mungkin nak tengok laporan-laporan ataupun rancangan terbaik di Astro Arena. Mungkin yang ada dalam kereta, dalam perjalanan, anda boleh menggunakan aplikasi Astro On The Go. Anda boleh menyaksikan program menarik Astro di mana saja anda berada. Kita doakan agar penganjuran Jelajah Malaysia edisi yang ke-51 ini akan berlangsung dengan jaya. Kita kena sokong kerana kali ini ia dianjurkan oleh bekas pelumba Malaysia yang pernah mengharumkan nama negara, Saidi Musa bersama dengan rakan-rakan beliau untuk edisi kali ini. Okey, kita jumpa lagi minggu depan dengan tajuk yang lain dan juga dengan suara yang tak sengau lagi. Daripada saya Akbar Sari, ayah saya orang Johor, mak saya orang Negeri Sembilan. Assalamualaikum, jumpa lagi.